Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana diberi ruang dan peluang untuk berada di satu tempat yang baik. Malam ini nama saya disebut sebagai Bob Luqman. Cuma silap pengenalan Tuan Imam tadi sebut saya Ustaz. Itu silap sikit tu. Saya bukan Ustaz ni. Dia kalau Ustaz ni dalam daripada segi pemahaman kita orang Melayu ni, orang mengaji agama, orang hidup dengan agama, orang mengajar agama. Itu Ustaz. Saya ada 2-3 guru yang saya panggil Ustaz. Berbeza hidup dia dengan saya, berbeza. Saya beragama Islam, Ustaz beragama Islam, tapi dia ngaji agama. Boleh mengajar pula kitab-kitab. Jadi saya ni membawa sedikit pengetahuan. Yang malam ni kalau nak kira pun bukan satu perkara yang mungkin tuan-tuan rasa sebagai kebiasaan kalau kita dengar kuliah agama tu. Maknanya dia selalunya berkait dengan tauhid atau fiqh ataupun tasawuf. Jadi ustaz-ustaz yang saya duduk mengaji ni mengajar benda tu pada saya. Kerana sebagai orang Islam ni kita nak kena faham lah tauhid, fiqh dan tasawuf. Tapi belum masanya saya nak sampaikan pula benda tu pada tuan-tuan, sebab belum khatam lagi. Masih duduk belajar. Dah tua-tua baru belajar. Malam ni saya nak cerita tentang satu perkara yang tuan-tuan mungkin tahu, tapi tuan-tuan rasa biasa. Sedangkan perkara yang biasa ni sebenarnya perkara yang bahaya. Tapi kenapa kita tak rasa bahaya? Sebab itulah. Sebab kebiasaan kita dah banyak makan gula, hingga kena kencing manis baru kita tahu gula tu bahaya. Semasa belum kena kencing manis, kalau TO ais tu tak ada gula, tak seronok. Kalau Nescafe tak ada gula, tak seronok. Saya pernah jumpa sekali dengan orang minum kopi O pekat, dicampur dengan serebuk kulit kayu manis. Saya kata dia, ubat apa? Ubat kencing manis. Saya pun cakap, habis tu kayu manis tu tak tambahkan manis? Dia kata, try . Dia bagi saya try. Pahit dah kopi tu satu. Kopi tu pekat, pahit seround. Rupanya kayu manis tu lagi pahit. Nama je dia kayu manis. Tapi kita ni selalu terpengaruh dengan kemanisan hingga rosak. Jadi malam ni nak cerita yang sebenarnya ialah kebetulan pula pada masa ini pula tu isu dia pun bagus. Yang ini mengenai orang-orang Palestin yang sedang di torture ataupun sedang diseksa oleh orang-orang Israel. Tuan-tuan sekarang banyak ada WhatsApp, ada Facebook. Kalau yang tengok TV pun mungkin ada. Nampak, saya tadi pun ternampak lagi bagaimana orang tentera Israel mengejar orang-orang keluarga orang Palestin, tangkap bapa dia, anak bini dia mengejar, kena tahan, kena tumbuk.
Yang semalam tengok mati berapa ramai. Sedih juga rasa. Sedih ni satu perkara yang bagus. Apabila kita tengok saudara Islam kita yang kita tak kenal duduk tempat lain, tapi kita tahu akidah sama, kemudian dia diseksa demikian, maka kita pun ada rasa sedih. Itu menunjukkan masih ada disebut sebagai halawatul iman. Ini kemanisan iman. Orang yang beriman ni nak ada tanda kemanisan iman ni, sebahagian yang gitulah dia sedih. Walaupun dia ni kadang-kadang kaki nombor ekor, tapi sedih. Mana ada kemanisan iman? Masih ada jalan pulang. Dalam pada duk beli nombor ekor, kawan dia kat belakang tegur dia, "Sin, kau percaya ke hukum hudud?" Ada orang belakang tegur dia. Dia pusing dengan marah, cakap, "Kau jangan memain tu hukum Islam tu. Habis kau nak berkata nombor ekor lain hal." Itu maknanya dia masih ada kemanisan iman. Dia sayang agama dia. Tapi hari ni tuan-tuan, kita mungkin silap pandang ataupun silap kesedaran. Kita tengok orang Yahudi membantai orang Muslim, kita sedih. Kita tengok anak-anak tu mati, kita menangis. Kawan saya pergi Gaza, jumpa tentera Brigade Al-Qassam yang dah hilang tangan. Kawan saya menangis depan dia, sedih. Dia ketawa. Dia cakap, "Jangan menangis, brother." Dia kata, "Jangan menangis. Apa ni saya punya Daniel jangan nakal dia nakal sikit dia ni. Jadi bila dia Brigade Al-Qassam tu tengok dia, Brigade Al-Qassam tu ketawa. Bila Al-Qassam tu ketawa, dia kata, "Engkau jangan menangis," dia kata, "sebab tangan aku ni dah masuk syurga," dia kata. Dia cakap tangan dia masuk syurga dah. Kita ni sedih tengok dia menangis. Dia dah rasa gembira sebab tangan dia masuk syurga, dan dia yakin kalau dia mati dalam perjuangan itu, dia pun akan masuk syurga balik. Masuk syurga, jumpa tangan dia balik. Itu cita-cita dia. Kita kat sini, serangan Yahudi lagi dahsyat. Yang kat sana serangan Yahudi jangka masa pendek, bam, mati. Pelabum, jahanam, mati. Kita kat sini dia masuk sikit je. Tapi bawa makan tahun. Makan tahun, bertahun-tahun. Saya mula-mula jumpa Yahudi di kampung saya, belakang rumah saya, tahun 72. Dia berkata pada saya sampai hari ni ingat apa dia kata. Tahun 72, belakang rumah kampung saya tu, kampung saya ni pondok tempat orang mengaji. Ada pondok orang bujang, ada pondok orang dah kahwin. Pagi-pagi saya menyorok-nyorok belakang pondok dengan kawan-kawan. Saya umur 8 tahun. Menyorok-nyorok belakang pondok tu, terjumpa Yahudi. Dia cakap dengan saya, "Hei, ingin bersuah," dia cakap saya. Dia menyanyi, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu lagu tu kan? Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak kenal penyanyi tu pun. Banyak masjid saya pergi dalam Kuantan ni, kalau saya tanya nyanyi pasal lagu, seorang tak tahu. Tahun 73 jumpa lagi. Dia nyanyi kat saya, "Tak ingin menangis lagi." Yang tu dia juga, Yahudi yang tu juga. Kemudian pada tahun 75 saya jumpa lagi sekali. Saya di Jalima. "Hari ini kau datang riang, tersenyum buatku senang." Tahun 76 saya jumpa lagi, "Berlari berkejaran," dia nyanyi. "Lupakan segala duka," dia nyanyi. Tahun 76 saya jumpa lagi, "Kalau belum bisa aku mendapatkan," ada rancak sikit lah. Yahudi ni saya masukkan, tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan tak tahu, saya beritahu. Dia orang ni adalah suara-suara penyanyi yang keluar melalui radio di dalam rumah-rumah orang yang ngaji pondok. Radio kecil-kecil aja. Yang saya sebut tadi semua lagu 70-an. Saya hafal sampai hari ni. Saya tak tengok lirik lagu dia. Saya tak jumpa penyanyi dia. Saya tak ada pun kaset dia. Tapi sampai hari kekal dengan tajwid dan makhrajnya saya ingat. Tak salah langsung. Di kampung saya selain daripada itu saya ngaji Quran 2 kali sehari. 2 kali sehari ngaji Quran dengan arwah tok saya. Masa tu dia belum arwah lah. Saya ngajikan dia 2 kali sehari. Hari ini nak dibandingkan dengan ingatan saya pada lagu tu, Quran tu saya tengok atuk saya depan saya. Saya menatap apa dia Quran tu, ayat tu. Tapi kadang-kadang boleh terbalik, terlupa mana alif, mana ain. Baca bismillahirrahmanirrahim, mana ha, mana ha, dah tahu dah. Dah tahu. Kalau tak tengok. Itu saya tunjuk ayat-ayat simple. Kalau ayat-ayat susah, memanglah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal itulah kehebatan Yahudi. Saya tadi terperasan, dia minta maaf. Saya tengok tu imam sembahyang tadi, dia punya receiver dalam poket. Receiver mikrofon dalam poket kan. Tuan-tuan, kalau orang nak buat konsert, dia tak ada macam tu. Orang penyanyi, dia tak ada macam itu. Kalau tuan-tuan bagi receiver dalam poket macam tu, tak menyanyi Siti Nurhaliza. Dia mesti menyanyi pakai mikrofon yang paling canggih, yang cordless, yang tak ada wire, yang tak ada mungkin terpijak, tercabut wire tu. Pasal apa? Konsert tak boleh cacat. Konsert dia tak boleh cacat, dia tak boleh terberhenti. Pasal apa? Pasal penaja bayar. Berapa dia bayar? Satu pementasan tu, persediaan pentas apa semua boleh jadi RM1 juta. Dengan sebab satu kecacatan, penyanyi terpakai mikrofon, dia lari sana, terpijak, wire mic tercabut, tak berbunyi dia nyanyi. Siapa yang menganjurkan konsert tu, baki pembayaran lagi separuh tu, penganjur tu takkan bayar. Dengan sebab satu kesilapan tu. Tu ada dalam agreement. Saya tahu pasal saya buat benda tu dulu. Tu kepakaran saya tu. Tu nama saya masa tu pengurus prasarana maksiat dipanggil. Mana kejatuh maksiat saya buat. Saya pernah melihat, tengok sebenarnya dalam peristiwa tu, sebenarnya imam sembahyang yang mikrofon kat sini, yang kepik kat sini, kabel, masa dia nak sujud, wire terlebih, terpijak wire tu, tercabut, kelepok, tercabut. Saya tak tahu apa jadi dengan muslimat belakang. Sebab masjid tu besar. Jadi dia kat depan ni, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, takkan nak pekik. Saya tahu tunggal langgar kan muslimat belakang tu, pasal dia tak dengar. Dia sebenarnya orang Yahudi ni, dia nak buat nyanyian, dia buat dengan segala peraturan. Dia tengok, okay, dia tanya tempat ni berapa besar nak buat, berapa ramai penyanyi. Dia detail pasal apa, nak sampai nyanyian. Saya pernah sekali dalam sejarah saya, ada satu kali dalam saya duk buat persembahan nyanyian apa semua, satu orang jumpa saya, dia kata dia nak bawa Cat Steven. Cat Steven ni dah masuk Islam, nama dia Yusuf Islam. Cat Steven datang Malaysia, dia kata nak bawa Cat Steven datang Malaysia, nak buat ceramah Cat Steven. Saya kata boleh. Dia kata tapi Cat Steven ada dia punya rider dia. Rider ni maknanya dia punya list barang-barang dia. Ini nak berdakwah ni, bukan nak konsert, bukan nak menyanyi. Saya tengok barang dia, dia nak pentas dia 10 kali 6 ke 10 kali 10, tapi tinggi 4 kaki, pentas untuk dia ceramah. Depan dia mesti ada 2 biji speaker, mikrofon satu untuk dia, jenis mikrofon Shure SM58, sekarang 3-4 ribu kot harga dia. Dia nak jenis speaker, dia sebut ada jenis speaker apa, yang jenis kalau untuk 3,000 orang ada jenis dia, kalau untuk 5,000 orang ada jenis dia. Dia tahu kita je nak buka kepada berapa orang. Ada lampu dia. Kita kalau nak buat ceramah, tuan-tuan, macam mana nak buat ceramah? Saya pernah pergi buat ceramah, speaker tak pokok kelapa. Nanti biasa tengok
Kita kat bawah ni bermati-matian ni. Tapi dengar pasal speaker terbuka kelapa, kita kat bawah. Saya sendiri tak dengar apa dia cakap. Saya tanya dia, kenapa speaker tak buka kelapa? Dia kata nak suruh orang jauh dengar. Habis orang dekat datang ramai-ramai buat apa? Kita ni kadang-kadang, banyak masjid kadang-kadang saya pergi, kadang-kadang sekarang ni agaknya dah modern sikit, okey lah, orang dah ambil tahu, dah peka. Semalam pun saya jumpa satu orang yang kat sana tu, dia kira ahli lah, dia buat kerja surau, dah pasang untuk surau. So saya ada satu kawan dulu yang dia pergi belajar kursus benda tu di Berkeley. Belajar berapa lama tu? 3 tahun, RM100,000 bayar. Balik tu jaga konsert artis. Sekarang dah masuk dalam kategori bertaubat. Dia buat masjid punya speaker. Mana masjid yang masalah speaker, dia datang. Seminggu dia ajar speaker atau menara ke apa semua, untuk baik. Mana duduk di luar dengar, di dalam dengar. Orang putih dia buat benda tu, ya Allah, dia kira tuan-tuan. Untuk apa tu? Untuk tipu daya je. Untuk seronok aja. Ini antara perkara-perkara yang telah mengubah sosio budaya kita. Dulu kita tak ada mikrofon. Kita ada tapi kita tak serius. Dulu mikrofon zaman Tengku Amari Taudin, yang naik van tu, yang satu mengala sini, satu mengala sini. Seperti tu. Dia pembawa raun dalam kampung. Sebar di salah. Okay, jangan kita undi, jangan kita sokong komunis. Kalau ada komunis masuk kampung, segera beritahu kepada polis. Suara itu sengau aja. Siapa bercakap pun sengau aja. Masjid pun berapa lama pakai speaker tu. Tetapi bila menyanyi, tengok dia pasang speaker. Nah, suruh orang seronok. Ada kita sedar, kita tak sedar. Lepas tu kita persoalkan, kenapa lah orang tak minat masjid? Kenapa lah orang minat konsert? Pasal Yahudi dah mengambil banyak peranan. Speaker satu, fashion dan muzik. Bila seseorang minat muzik rock, fashion yang dia pakai tak kena kalau dia masuk masjid. Kalau kita orang masjid tengok, ya Allah, dia masuk dengan seluar tampal, dia masuk dengan jaket kulit, dia masuk dengan baju dengan jenis-jenis macam gambar. Kita nak kata macam mana? Dulu dia jadi isu. Tok Siap halau. Pergi balik tukar baju dulu. Tok Siap halau. Maka terjadilah dia balik tak datang. Pada saat dia nak datang tu, dia ada rasa nak insaf. Tapi Tok Siap terkejut tengok dengan rambut panjang, dengan seluar koyak, dengan apa. Walaupun tutup aurat, tapi dia bukan uniform masjid. Pasal kita ni dengan masjid ni lain. Walau kita kat luar tu orang lain. Itu belum sampai cerita tu. Kita kat masjid ni, kopiah, kain pelikat, baju Melayu, jubah. Ini kita punya pattern. Kalau masuk satu dengan seluar jin koyak, seluar jin tampal, dengan baju belang-belang dan begitu begini, dengan jaket kulit, kita rasa pelik. Nak tak nak pun kita kena tengok juga. Ini rockers mana datang sembahyang. Tapi bila dah menjadi satu persoalan akibat kerana fashion, orang-orang muda tak datang sembahyang, maka fiqh diringankan. Lepas tu tuan-tuan perhati, kitab fiqh makin tebal. Sebab ada je masalah yang melemahkan Islam. Maka untuk memudahkan, maka fiqh tu diperbincangkan. Kalau kita tauhid, 40 muka surat lah. Kitab Fatih Faridah tu daripada dulu tulis 50 muka surat. Sampai sekarang 50 muka surat, tak ada tambah. Tapi kitab fiqh, terpaksalah. Tak apa. Asal tak ada najis, asal tutup aurat, okey, boleh sembahyang. Jadi kita pun rasa okey, meringankan untuk orang datang sembahyang. Tetapi realiti dia, kita telah memberi kenangan 1-0 kepada Yahudi. Sebab benda tu Yahudi bawa. Yahudi dia buat perkara-perkara yang kita tak rasa haram, tapi sebenarnya dia merosakkan sosio budaya. Mana pula saya tahu ni. Saya tuan-tuan 26 tahun kerja saya penulis lagu. 26 tahun.
Tuan-tuan mungkin tak tahulah sebab tuan-tuan orang masjid. Apa lagu saya tulis pun tuan-tuan tak tahu. Kalau saya bagi tahu pun nama pun tuan tak tahu. Tapi dia bukan waqiah lah. Dia bukan kafi, dia lain. Yang tuan-tuan tak pernah dengar. Satu kalau saya datang nak cerita ni, orang-orang jahat datang nak cerita tempat orang baik. Payah sebab orang baik tak tahu perkara jahat. Jadi bila nak cerita tu payah. Tapi saya tahu, saya cakap saya tulis lagu. Apa tu tulis lagu? Nak kena cerita pula apa tu tulis lagu. Tulis lagu ni tuan. Lagu ni mula-mula datang. Dia datang satu lagu. Dia berbunyi tak ada perkataan. Tapi ada melodi dia. Na 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 na. Apa benda dia cakap? Apa benda? Sedap bunyi. Kita masuk kedai kopi pagi, nak makan apa? Na 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 na. Orang pun kata apa benda kau cakap? Perkataan tak isi, tapi melodi ada. Na 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 na. Rupanya nasi kabu satu, kopi satu. Tapi perkataan tak isi. Lagu gitu juga. Dia datang na 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 na. Orang pun dengar. Kalau kita rakam jual macam tu, siapa nak beli? Apa benda pula lagu ni si bisu jual katanya. Dia mesti nak isi. Kerja saya isi tu. Yang buat lagu tu senang, yang bagi kat kita dengar. Apa jantina lagu ni? Apa dia punya perasaan dia? Perasaan cinta ke? Perasaan memberontak ke? Dia dalam melodi tu. Kita pula kena dengar. Kita pun tulis, oh lagu ni nampaknya cerita pasal seorang perempuan ni. Nama perempuan ni Isabella ni. Sedap nama dia. Kita pun buat. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Orang pun dengar, oh hebat lagu ni. Cinta dua dunia. Tak pernah berlaku lagi. Selalu dunia ada satu, ni sampai ada dua. Gitu. Jadi orang dengar tu, dia jadi kagum. Dengan melodi yang sedap, dengan perkataan-perkataan yang memberikan perlambangan yang tak masuk akal. Yang tak masuk akal ni orang nak dengar. Yang tak masuk akal, Isabella, kisah cinta, dua dunia, dua dunia dahsyat-dahsyat. Mana yang besar cinta tu? Kalau nak tulis betul punya yang direct, yang tak bohong, melodi yang sama. Isabaka adalah pemain bola Malaysia. Menyampau kan? Ni apa cerita pasal Isabaka? Orang tak main. Isabaka ni main bola tak main. Dia tak mau. Melodi yang sama, cerita pasal Isabaka. Tak mau. Dia orang tak mau. Jadi ini kerja saya. Orang Yahudi menyediakan prasarana ini dalam kaset. Dia jual. Dia ada medium dia. Yang tadi tu saya sebut tu jumpa Yahudi. Radio. Dia ada medium dia. Yang ini TV. Hari ini dia tambah besar lagi. Dia ada WhatsApp. Dia besar lagi. Dia ada Facebook. Dia ada Instagram. Ini semua. Tuan-tuan jangan lupa. Inilah medium Yahudi. Yang tuan-tuan tak boleh nak salahkan dia. Saya tahu rumah tuan-tuan tak ada Astro. Tapi saya beritahu pasal Astro. Astro ni adalah stesen TV berbayar. Ni yang nak beritahu sebab tuan-tuan tak ada. Astro ni stesen TV berbayar. Tuan-tuan boleh nak ambil siaran apa, tuan-tuan bayar. Tetapi tuan-tuan selalu kata, oh, rosak TV ni, mengganggu aku nak pergi masjid je. Astro kata apa? Tak usah bimbang. Boleh pause. Boleh pause Astro. Kita balik ke rumah lepas maghrib, malam tak ada kuliah, balik rumah. Duduk lepas makan minum, tengok TV kejap. Tengok sedap. Rancangan sukan kita tak tengoklah. Rancangan-rancangan yang heroin seksi tu tak boleh tengok, berdosa. Kita ahli masjid. Jadi kita tengok sukan. Tengok rancangan sukan pula, sukan yang kita minat sangat, gimnastik. Dia lompat tuan-tuan. Dia tak pakai kain pelikat lah. Dia tak pakai kain semayang macam perempuan. Dia tak pakai tudung. Gimnastik ni pakaian dia kena paling rapat ke kulit. Supaya dalam perbuatan tu angin tak mengganggu dia. Dia tak lompat piung, pusing piung, kelebab jatuh. Ataupun lari buat tali, syusyuk dia kangkang kaki, syusyuk dia kangkang kaki. Kita tengah-tengah tengok. Dia tu datang pun lompat.
Allah mak orang bang pula dah. Pos dulu. Jangan kacau ni, ayah ni pergi sembahyang. Pergi sembahyang. Pergi sembahyang, sudah sembahyang balik, habis sembahyang balik. Dosa kecil ini akan terampun daripada waktu sembahyang ke waktu sembahyang. Tak termasuk dosa besar. Dosa-dosa kecil akan terampun di antara waktu sembahyang ke waktu sembahyang. Kita pun balik. Mana remote tadi? Sambung balik. Tengok fiung. Dosa kecil ke dosa besar? Menengok aurat perempuan. Ini tentang saya tak jawab ni. Saya tanya. Kalau jawab, tu nanti orang cakap saya ustaz. Itu tentu kena tanya. Tengok aurat perempuan gimnastik yang baju ketat, yang disebut tutup aurat tapi telanjang tu. Dosa kecil ke dosa besar? Itu tuan-tuan tanya nanti. Mana-mana ustaz yang pakar tu, saya tanya dapat jawapan tu. Kalau dosa besar, maka dia tidak terampun di antara satu waktu sembahyang ke satu waktu sembahyang. Gitu. Tapi kalau depan Tuhan nanti kita jawab, ni astro punya pasal, ya Allah. Astro pun jawab, saya dah bagi butang pos, saya dah bagi butang off, saya dah bagi sewa. Kalau tak nak, boleh tak payah sewa. Nampak? Dia ada saja jawapan orang Yahudi. Lagi apa? Tuan-tuan pernah pergi minum satu tempat nama Starbucks Coffee ni orang bandar lah. Tempat minum style. Kedai kopi yang dia bawa masuk oleh siapa tokey singa Berjaya Group tu, Vincent Tan masuk. Banyak satu Malaysia. Ni kena dengar betul-betul. Saya bukan cakap salah Vincent Tan, dia peniaga. Saya tak cakap Starbucks tu haram, dia ada segi halal. Dia jual 3 benda aja. Kopi tu pelbagai lah. Kopi hitam, kopi putih, kopi ice blended. Dia jual cookies besar tu sekeping, tebal tu. Dia jual kek buah, kek apa. Halal, semua halal. Tak ada masalah. Apa membezakan kopi Starbucks dengan cucu Datuk Merah? Kat sini saya tahu cucu Datuk Merah. Saya pergi minum pagi ke situ. Cucu Datuk Merah ada kopi minum. Starbucks tuan-tuan, tempat yang tuan-tuan duduk. Okey, sebelum tu saya beritahu. Sedikit ni bukan ustaz. Saya beritahu apa yang guru saya beritahu. Sebagai orang Islam, kita nak masuk syurga, kata dia. Guru saya ni Ustaz Wan Junaidi. Selalu mengajar saya. Jadi saya suka mengaji dengan dia. Ini salah satu daripada benda yang dia ajar. Dia kata kita orang Islam nak masuk syurga. Syarat nak masuk syurga mesti beriman, kata dia. Mesti beriman. Tetapi dia ada 2 cara masuk syurga. Satu, masuk syurga direct, terus masuk syurga. Orang yang masuk syurga direct ni ialah orang yang beriman, beramal soleh dengan hati yang bersih. Itu direct. Dia ada satu lagi yang masuk tak direct. Dia kena servis dulu. Sebab dia beriman, tapi amal dia tak soleh, hati dia kurang bersih, maka dia masuk dulu neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni adalah neraka untuk orang-orang fasik, orang-orang yang asi, yang derhaka kepada Allah, tapi beriman kepada Allah. Masuk dulu dalam tu, servis ikut kadar jenayah yang dilakukan. Kalau kena 2 hari, 2 harilah. 2 hari akhirat. Satu hari akhirat tu, ada kata ulama 500 tahun dunia. 2 hari 1000 tahun. Jadi tak tahulah tuan-tuan rasa panas ke tidak, tapi kalau tuan-tuan nak test, bolehlah pergi di mana-mana kedai roti canai. Lepas habis dia berniaga, pinjam kuali kejap, duduk atas kuali tu 5 minit. Nak testing api tu. Nak tahu neraka macam mana, tahan atas kuali tu 5 minit, duduk tengok apa jadi, kan. Neraka kena 2 hari 2 hari lah. Jadi orang yang dah lalu ikut neraka Jahannam, dah lalu servis, akhirnya dia akan keluar. Dan bila orang terakhir keluar daripada neraka Jahannam, masuk ke syurga, maka Allah akan binasakan neraka Jahannam itu. Tinggal lagi 6 tingkat neraka itu. Yang tu siapa masuk daripada salah satu 6 tingkat itu, 6 tingkat neraka itu adalah
neraka yang berkekalan, yang tak keluar-keluar lagi dah. Itu kata guru saya. Jadi bagaimana nak masuk syurga direct ni? Pertama dia kata, nak kena ada usuluddin, yakni tauhid nak kena dahsyat, hebat. Usuluddin ni tauhid, tapak agama. Dia nak kena ada tapak agama. Kadang-kadang orang ni dia punya imanuddin bagus, tiang agama, semayang bagus, tapi tapak agama tak ada, dia kata. Tapak agama tak ada. Tauhid dia dengan Allah tak betul. Jadi dia kata kalau tak ada tapak agama, hebat semayang pun tak masuk. Mula kena ada tapak agama. Tauhid kena betul, kena jaga betul, kena latih betul, kena faham betul. Lepas tu amal soleh, yakni hukum-hukum dalam rukun Islam dengan kefahaman yang disebut fiqh ataupun faqih, faham. Kita tuan-tuan nak tahu faham tak faham senang ya kadang-kadang. Di sembahyang Jumaat kita tengok, kita yang sembahyang dulu kita tengok dulu. Kadang-kadang saya tengok juga di bulan Ramadan. Bulan Ramadan TV sembahyang tarawih di negara Arab. Boleh tengok kadang-kadang di TV tengah fokus. Macam-macam jenis takbir kita tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kalau 2, 3, 4 tu tak apa, ni macam-macam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kau semayang sebagaimana Nabi semayang. Masalahnya saya terfikir, setiap orang ni semua belajar daripada ulama' yang membawa semayang Nabi. Sebab kat tempat saya ada satu orang, saya tak boleh semayang dengan dia. Kalau dia ada, saya akan pergi belakang sekali, sebab saya tak tahu takbir daripada mana. Sebab orang dia hebat, tapi dia angkat takbir tu saya rasa daripada Jepun. Dia Allahu Akbar. Itu mungkin pengaruh Ultraman. Saya tengok dia, saya pun heran. Pakai serban. Tuan-tuan, kita nak kata sesat tak boleh sebab kita tak pakar. Tetapi nak beritahu bahawa dalam urusan amal soleh, kalau kita soleh ni maknanya amal-amal baik. Tapi kalau kita ada pengaruh-pengaruh tak baik dalam amal tu, dia tak jadi soleh, tak masuk juga surga. Yang ketiga, hati nak kena bersih. Hati nak kena bersih ni disebut tasawuf. Tasawuf, khauf, takut pada Allah, raja', mengendak pada Allah. Itu dia ada tu. Takwa dia ada kat situ. Yang saya duk cerita ni pasal saya nak cakap perhubungan tasawuf dengan Starbucks ni. Tuan-tuan pergi Starbucks, tuan-tuan duduk Starbucks, masuk dalam Starbucks. Starbucks tu satu tempat yang kalau orang lalu, dia nampak tuan-tuan tu, dia akan cakap, kaya Husin ni. Dia kata gitu. Dia tak tengok poket Husin, dia tak tengok bank account Husin, dia tengok Husin duduk je. Kaya Husin. Pasal kopi je RM12.90 kopi. Itu anak saya, itu saya pergi repair cermin mata, dia beli blended tu, ice blended, dia minat. Tengoklah badan dia tu, manis-manis air tu. Satu gelas tu tuan-tuan, kopi apa ice blended teh hijau, RM20.15 segelas. Terkejut saya tuan-tuan, RM20.15. La ilaha illallah, RM20.15, tak masuk biskut, tak masuk kek lagi. Tapi dulu-dulu kecedok itu kopi saja dengan cookies, dengan kek, RM39, tak lagi. Jadi orang tengok, banyak duit dia. Itu orang punya sangkaan tu, tak apalah. Kita ke dalam tu. Jadi kita duduk kat Starbucks, ada tak kita nak cerita? Aduh, aku tadi kat surau, pam tandas tu, tak ada air. Aduh, habis betul kat situ. Duk cerita pasal jamban dalam Starbucks, tak main. Kamu nak cerita aku tadi kat surau, telipar kena curi. Tak, Starbucks tak cerita tu. Starbucks dia akan cerita macam mana tentang kita punya projek 2 juta tu. Macam tu. Ada orang nak cerita pasal slipper hilang, mop hilang, kan? Tak main. Nak cerita pasal, ataupun cerita, tadi aku nampak makwa tu, hebat betul lah. Tak maksiat,
riak. Tak riak, takabur. Yang selalu tuan-tuan dengar kalau tuan-tuan duduk saja, sum'ah berkeliaran. Aku hari ni, aduh, hilang 2,000. Mana tak tahu. Si baik aku bawa 10,000. Nampak? Tak jatuh juga tu. Itu sum'ah. Saya nak beritahu, kopi tak haram. Kek tak haram, biskut tak haram. Yang habis, tasawuf kita habis. Kita ni berjalan ke depan umur. Dia bukan melangkah ke belakang, ke depan. Makin kita ke depan, seminggu sekali atas mimbar diingatkan untuk kita bertakwa kepada Allah. Kita raya hari jadi kita setahun sekali, Cik Lilin. Takwa seminggu sekali. Tak baca ayat takwa dalam khutbah, tak sah. Tujuan khutbah tu untuk meningkatkan takwa. Tapi ada juga kadang-kadang masjid tu dah cerita ayat ittaqullah haqqa tuqatih. Tajuk khutbah kita hari ni, harga pisang merudum di pasaran pun ada. Tu bukan tak kena mengena, tak tahu pasal apalah, kan. Jadi tujuannya untuk takwa, menaikkan takwa kita. Jadi bila kita pergi tempat-tempat macam tu, jatuh takwa. Pergi naik ejas, minggu naik ejas, minggu depan jatuh. Naik ejas, jatuh. Umur bertambah. Dia kata apa? Kau ni pandai-pandai je. Yahudi mana tahu. Yahudi tuan-tuan, dia orang lagi ramai hafal Quran daripada kita. Orang Yahudi. Daripada dulu orang Yahudi disebut golongan orientalis, yang hafal Quran, yang buat kajian pasal Quran, yang tahu mentafsir Quran. Hebat orang Yahudi. Orang Yahudi ini disebut dalam satu surah Al-Ma'idah ayat 82, kepala ayat 82 kata dia, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Ni Allah beritahu kepada Nabi Muhammad. Allah beritahu ni pasal apa? Pasal Nabi Muhammad, dia tak tahu sejarah dulu-dulu. Maka Allah beritahu, orang Yahudi ni adalah yang disebut sebagai Israel. Israel ni tuan-tuan, maksudnya apa? Israel, hamba Allah, bahasa Ibrani. Azazil, Azazil siapa? Azail, sambung Azazil, jadi Azazil. Azazil nama iblis. Apa tu Azazil? Yang dimuliakan Allah. Azazil, Azazil tu Azaz, yang dimuliakan. Il tu Allah. Isra, hamba. Il, Allah. Bani Israel, anak hamba Allah. Siapa anak hamba Allah? Orang Yahudi. Siapa hamba Allah? Nabi Yaqub, anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq ada beradik dengan Nabi Ismail. Nabi Yaqub ada 12 anak. Ada Nabi lagi, Nabi Yusuf, yang di sekitar dibuang oleh adik-beradik dia, bawa balik tunjuk darah pada ayah dia. Nabi Yusuf kena makan serigala. Itu cerita keluarga. Sebab tu Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, dapat kepercayaan daripada Firaun, kerja dengan Firaun di Kementerian Kewangan lah, nak senang faham, jaga kewangan di Mesir. Yusuf jaga Kementerian Kewangan Firaun, kerana Yusuf dipercayai. Tempat kita orang tak percaya Yusuf, maka Yusuf letak Firaun jaga Kementerian Kewangan. Dia terbalik sikit. Jadi itu yang berlaku tempat kita. Tempat dia tak, tempat dia gitu. Walaupun Firaun, dia tengok dia nak cari orang yang benar. Tempat kita walaupun benar, cari orang yang tak benar. Itu terbalik. Terbalik kita. Jadi tuan-tuan, bila dia orang ni satu hari nanti, bila dia susah, ada 70 orang keturunan Nabi Yaqub ni susah, daripada Kanaan dia berhijrah pergi ke Mesir.
Nabi Yusuf bagi tempat duduk. Bagi tempat duduk. Duduk sana. Membesar. Dia orang ni besar sebahagian daripada orang-orang apa dia panggil, orang Yahudi ni tadi. Dia bekerja dengan Firaun. Jadi tukang batu. Tukang batu ni yang buat tu piramid tu, buat Sphinx tu, yang buat kubur Firaun tu. Kubur Firaun tu adalah lambang Yahudi. Cuma cerita tu panjang pula tu, tak apa, beritahu tu je sikit. Jadi orang-orang Yahudi yang bekerja dengan Firaun yang buat batu ni disebut sebagai Mason. Mason. Sebab tu tuan pernah, bila satu hari dia dimerdekakan oleh Nabi Musa, dia orang lari lintah laut, yang Firaun mati dalam laut. Bila laut tertutup, orang-orang yang digelar Mason lepas ke sebelah sana, sesat dalam gunung pasir, padang pasir Sahara selama 40 tahun dengan dipimpin oleh Nabi Musa. Masa tu Mason ni disebut dengan nama Free Mason. Tuan-tuan dengar perkataan tu, Free Mason. Orang-orang Yahudi yang bebas, orang-orang tukang batu yang bebas, tu Free Mason. Maknanya golongan-golongan Yahudi. Dia orang sesat di padang pasir 40 tahun, Allah beri makanan pada dia. Pasal ni kumpulan yang Allah sayang asalnya. Berapa banyak Nabi dia beri, berapa banyak Nabi yang dia bunuh, Allah masih lagi beri peluang pada dia. Nabi Harun dia cincang, Nabi Zakaria dia gergaji, Nabi Musa dia buat main je. Dia sesat dekat padang pasir tu 40 tahun, Allah beri makanan nama manna wa salwa, makanan sesuai untuk keadaan dia sesat. Dia boleh cakap dengan Nabi Musa, ya Musa, pergilah jumpa Tuhan kau, minta makanan lain pula, ada jemu dah makan ni. Boleh gitu tuan-tuan. Kita ni bangsa tak ada Nabi. Tapi kalau orang kata sikit dengan Nabi, kita marah. Dia Nabi depan mata. Nabi dia boleh bunuh. Inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi ni akhirnya hina. Selepas pada wafatnya Nabi Sulaiman, kekuatan orang Yahudi jatuh di bawah pimpinan anak Nabi Sulaiman nama dia Rahbaam. Dia berpecah-pecah. Sebelum tu dia boleh kalahkan Parsi, dia boleh kalahkan Rom, dah pecah. Bila pecah, dia tunggu satu lagi Nabi yang dia tak tahu bahawa Nabi itu akan keluar daripada bangsa Arab. Itu yang menjadikan permusuhan hingga Allah bagi tahu ayat tadi, bahawa Yahudi inilah orang yang paling kuat musuh kamu dan musyrik. Tapi Yahudi ini ada 5. Satu tadi Yahudi betul, Israel tadi. Kedua, musyrik. Ketiga, munafik. Keempat, Samsung Yahudi. Samsung Yahudi ni bukan Samsung tak kereta tuan. Samsung Yahudi ni Samsung yang kata saya akan membawa masuk pelaburan ke negeri Pahang 200 bilion. Dia deal bukan kita lah dengan pemimpin lah. Pemimpin kata okey. Tapi kita ada syarat-syarat kita. Dia bagi syarat. Contoh kalau tak percaya, tak boleh cek orang peringkat besar-besar ni. Dia bagi syarat. Dia nak masuk, dia bagi syarat. Kalau kita tak setuju dengan syarat-syarat dia, dia ugut, dia akan jatuhkan ekonomi kita. Ini perkara betul, pernah berlaku. Tuan-tuan ingat zaman Datuk Seri Dr. Mahathir, sebelum krisis dengan Anwar Ibrahim, ada satu petualang nama dia George Soros. Kita orang Melayu ni George Boros, dia George Soros. Itu pun salah satu Yahudi besar tu. Saya baca cerita tu. Yahudi besar yang memanipulasikan kita punya mata wang. Ada sebab-sebab dia. Biasanya ekonomi ni akan berkait dengan politik. Itu tu kena cek sendirilah. Kalau cerita panjang sangat tu. Pasal Yahudi, dia akan kontrol dunia, dia akan kontrol politik dengan ekonomi. Tetapi dalam kestabilan negara, kalau tuan-tuan masa dulu masih ingat, masa belajar, dia cerita kestabilan sebuah negara itu datang daripada 3 perkara. Mula-mula disebut kestabilan politik. Kedua, kestabilan ekonomi. Ketiga, kestabilan sosial. Yang sebenarnya, yang telah dibuktikan, yang tersirat. Tapi orang tahu, ekonomi adalah pemangkin kepada politik dan sosial. Kenapa di Amerika kumpulan-kumpulan Yahudi besar, pemuda-pemuda Yahudi besar, Rothschild, Rockefeller berada di Amerika?
pada lebih kurang ke 18, hujung kurang ke 18, 19 gitu, orang-orang Yahudi yang biasa-biasa ni, dia tak dibenarkan masuk ke mereka. Orang Yahudi suruh dia orang ni pergi ke Palestin. Masuk sikit-sikit 20,000, 80,000 masuk. Sehingganya selepas pada peperangan dunia pertama, kalah Turki. Mengikut perjanjian Balfour, Turki, Palestin diberikan kepada British. Pada masa itulah orang Yahudi masuk dalam Palestin. Dia masuk tu bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Dia masuk 80,000. Akhir sekali yang datang dari Jerman masuk 200,000. Akhir dia jadi masalah. Tuan-tuan perhatikan tempat kita. Saya tak cakap pasal agama ni, saya cakap pasal akhlak. Di Kuala Lumpur, di Pasar Borong. Pasar Borong dikawal oleh orang-orang Myanmar. Dia boleh berbunuh-bunuh sama-sama dia. Kumpulan dia ramai. Dia boleh berniaga di mana nak berniaga. Bukan Myanmar saja, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada ramai. Orang yang datang tempat kita ni nak cari duit. Dia nak cari duit. Dia bukan datang nak cari agama. Dia datang nak cari duit. Jadi bila dia ramai, timbul masalah akhlak. Di tempat saya, di dalam kampung Sungai Buloh sana, dia orang cerita, bila orang-orang Indonesia penuh kat situ daripada pelbagai, dia ada budaya-budaya dia. Aurat tak terjaga. Kalau pestaan kahwin tu dia punya menari dengan dangdut, dengan apa semua. Orang kampung tak boleh kata apa. Sebab dia dah beli. Dia beli tanah tu. Dia beli tanah tu banyak. Bila dia orang parking tak tentu arah, orang kampung kata, kenapa parking kereta macam ni? Dia keluar beramai-ramai. Tuan-tuan nak buat macam mana? Tanah tu milik dia orang. Orang Yahudi masuk ke Palestin, dia beli tanah. Dia beli bukan untuk pelaburan. Dia pergi tanya kepada pemilik tanah Palestin yang tidak duduk di Palestin, duduk di Syria. Palestin tu dia memanjang gitu, tepi ni laut. Di sini Mesir, di sini Jordan, di sini Syria, di sini Lebanon. Palestin tu tengah-tengah. Jadi dalam tanah ni, pemilik ni semua berada di Mesir, di Syria, di Jordan, di Lebanon. Dia orang masuk, tanya siapa tuan tanah, dia pergi cari tuan tanah tu, dia kata, okey, tanah ni berapa harga? Dia kata tanah ni harga 100,000. Baik, saya beli 1 juta. Apa kata tuan-tuan? Dia saya buat contoh. Dia kata beli 1 juta. Kita umur 60 dah. BM belum nak pakai lagi ni. Dapat 1 juta boleh pakai ni. BM buat 380,000. Belilah sebiji. Dia orang beli macam itu. Dia beli. Maka orang Arab tak boleh tolak. Tamak. Sedangkan tanah ini adalah lambang kuasa. Sebab tu kita ni pernah disebut sebagai tuan tanah Melayu. Sebab tanah Melayu. Kita orang Melayu. Sebab tu kita disebut tuan tanah. Dan tanah itu merupakan lambang kuasa. Dia bukan kekal sebagai nama. Kalau kita jual. Bila orang lain dah beli, dia buat disko, buat tempat joget, kita tak boleh kata apa. Mula-mula mungkin kita marah. Datang tunjuk perasaan. Dia beli kawasan pantai. Contoh beli Pantai Balok, buat bangunan besar-besar. Dalam tu ada maksiat, kita marah. Sekejap aja tuan-tuan. Sekejap aja. Lama-lama keadaan tu akan sejuk. Benda ni sudah terbukti. Dan perkara ini yang berlaku di Palestin, bila akhirnya diorang dah banyak sangat tanah, berlaku peperangan. United Nations ambil alih. Dia kata okey, kita buat rundingan. Dia buat pembahagian. Kerana orang-orang Israel, Yahudi dah banyak beli tanah. 5,300 batu kaki persegi diberi kepada orang Yahudi. 4,700 batu persegi diberi kepada orang Arab. Orang Arab punya jumlah 1.35 juta. Orang Yahudi punya jumlah 630,000. Itu yang mencetuskan perang Arab Israel tahun 1947. Saya cerita pada tuan-tuan nilai lah dengan tempat kita sekarang ni. Dengan cara hidup kita yang individualistik. Tadi saya pergi sana, saya tengok, saya dulu biasa berniaga. Saya zaman muda saya berniaga dengan orang Cina. Kat tempat saya kat Ceras tu, kita berniaga 20 orang.
Dia orang nanti saya jadi chip. Sebab saya yang selalu boleh runding dengan bandaraya. Bila bandaraya datang, sebab kita berniaga tak lesen. Tapi berniaga semua dekat-dekat. Supaya apa? Kuat. Kita kuat. Bila orang datang, kita duduk dekat-dekat. Tadi saya pergi kebanyakan kedai pergi sana. Goreng pisang sini. Air soya sana. Air kelapa sana. Siapa tak duduk dekat-dekat? Sebab orang kita suka mengamalkan konsep kaya seorang-seorang. Sebab tu bila kita nak bina masjid, payah sekali nak minta derma. Tapi kalau orang Cina nak buat sekolah, 3 bulan cukup duit dah. Bukan sikit, 20 juta. Pasal dia kaya berkelompok. Orang Yahudi begitu juga. Dia beli tanah. Dia panggil tabung kebangsaan Yahudi. Daripada Amerika. Duit itu datang daripada Amerika. Buat beli tanah. Bayar bila tak kisah. Janji bangsa dia ada tanah. Dia boleh beli Amerika, dia boleh beli China, dia boleh beli Itali, dia boleh beli Perancis, dia boleh beli Britain. 5 kuasa veto bangsa-bangsa bersatu. Habis itu kita nak runding dengan dia. Bila Datuk Seri Mahathir, Datuk Seri Dr. Mahathir ketika itu cakap masa OIC beberapa tahun dulu, bising satu dunia. Masa itu saya bimbang takut Datuk Seri Mahathir kena tembak. Sebab orang Yahudi dia ada penembak-penembak dia. Hari itu di Kuala Lumpur yang mati seorang tu imam tu, orang Palestin, tembak waktu subuh. Dia imam tapi dia Palestin, dia pejuang. Buru sampai sini tembak. Pakai begitu sekali dendam dia. Ada kes. Ada lagi ramai orang Palestin datang ke sini yang dah tua-tua, kadang ada sebab-sebab tertentu. Saya ada jumpa seorang, dia cerita kadang kebanyakan maklumat Palestin datang pada dia lah. Dia tak boleh balik, mati kena tembak. Dia beli tanah tu macam tu, tuan-tuan. Dia beli tanah tu macam tu. Sebelum tu saya bagi tahulah tuan-tuan satu keadaan. Negara kita negara beraja. Yahudi memainkan peranan daripada sebelum Perang Dunia Pertama. Dia jatuhkan Raja Austria. Dia jatuhkan Raja Jerman. Dia jatuhkan Raja Rusia. Dia jatuhkan Raja Perancis. Dia boleh jatuhkan raja-raja itu semua sebab dia benci pada Kristian. Dan kalau tuan-tuan pernah dengar orang sebut politik suku, agama suku, pada zaman Kristian, perkara ni ada disebut. Kau orang Kristian duduk dalam gereja je. Kita orang Yahudi yang jaga ekonomi, jaga apa. Jadi orang Kristian duduk dalam gereja. Doa je. Bila ada salah, datang jumpa dia punya padri. Minta ampun, gini-gini. Padri cakap, aku ampunkan kau lah. Senang cerita. Padri yang mengampunkan. Memang Kristian gitu. Cuba kita kalau buat gitu, ramai masjid, penuh. Datang minta ampun untuk imam. Minta maaf. Semalam tercuri kelapa. Berapa biji kau curi? 4. Lain kali hantar aku sebiji. Kan? Orang Yahudi dah tetapkan keadaan tu gitu. Hari ni kita baru dengar dia nak rosakkan kita. Dia masuk tu, tuan-tuan saya cerita tadi tu, lagu, TV, apa namanya, lagu, TV, radio, WhatsApp semua. Benda kecil-kecil aja. Tapi dia merubah sosio budaya kita. Dengan muzik tu tuan-tuan, dia nak buat muzik 20 tahun lepas tu, dia masuk dalam otak budak-budak dulu yang belasan bulan umur, 3 bulan, 4, 5 bulan, 6 bulan. Ada satu program kartun nama dia Teletubbies. Dia letak budak tu depan TV, budak boleh diam. Kuning, merah, hijau, color kartun tu bergerak-gerak, kartun tu bercakap pun tak tahu apa. Kedek, baby tu tengok aja. Ada suatu tulisan keluar pada masa itu mengatakan bahawa ini adalah eksperimen orang Yahudi yang akan membuat satu masa nanti budak-budak ni terpengaruh dengan satu muzik yang keluar pada masa itu. Betul lah tu. Tiba-tiba keluar satu muzik kita tak sangka-sangka. Hei, kau dah makan ke belum? Belum lagi. Makan apa? Makan di mana? Kita pun tak tahu ni. Bercakap kan macam ni. Mari jalan. Engkau di atas, aku di bawah. Oh, WhatsApp. Yo. Saya sebagai penulis lagu, masa mula-mula saya dapat lagu macam tu, dia orang bagi saya tulis. Saya tak kerti aku nak tulis apa ni. Tak boleh nak baca langsung jiwa dia. Datang na. Kita dengar Allah, apa benda nak cakap ni. Zikir tak zikir, menyanyi tak tahu apa. Tak boleh nak tulis. Bila ada orang lain tulis, baru kita tengok, oh rupanya keadaan sudah berubah. Sekarang baru saya nampak, oh Yahudi dah sampai dah. Dah masuk banyak tempat.
Dia masuk, kita duduk minum di Starbucks. Dia mengubah sosio budaya kita minum. Dia mengubah cara kita bersilaturahim. Dia mengubah cara kita berjalan. Dia mengubah cara kita berkenderaan. Padahal benda-benda itu semua adalah benda-benda yang biasa. Tapi kerana dia tahu satu perkara yang boleh jatuh ke umat Islam ialah nafsu, maka dia letak BMW di tingkat tertentu. Orang kau naik BMW, tanya, kau datang naik apa sih? Naik BMW. Oh, bunyi dia apa lain. Kau Ahmad? Aku naik Honda Cup je. Ada pernah jumpa Ahmad? Tanya, Ahmad, kau naik apa? Aku naik Honda Cup. Kau sih? Aku naik BMW je. Ada? Takkan tuan-tuan jumpa macam tu. Sebab itu pembawakan manusia biasa, orang awam. Dia akan jadi begitu. Perkara ini nak sebarkan. Atau contoh paling seronok sekali lah burger. Tuan-tuan pernah jumpa Burger King di Kuantan, ada seketul Burger King. Dia punya burger ada satu jadi burger nama waffle namanya, burger waffle. Burger dia sama besar kopi asin ni. Besar tu. Memang sedap lah. Saya suka betul makan. Masa saya makan tu saya terfikir, dah lama-lama saya tengok kenapa orang-orang alim tak makan burger. Kenapa ustaz-ustaz tok guru tak makan burger? Rupanya burger ni tuan-tuan, dia makan, dia ada budaya dia. Tuan-tuan boleh pergi tak Burger King, tuan-tuan kata bagi burger satu, potong kecil-kecil, cocok dengan lidi, pernah ada macam tu? Betul nak makan kecil-kecil? Tak, burger datang besar tu. Dia datang masuk ke mulut kita, kita tak boleh buka mulut pada kadar saiz biasa yang kita suap nasi tu. Tak boleh. Kita buka sikit, sopan santun. Pasal kalau kita makan burger, mulut buka macam tu, habis dengan mayonis masuk dalam hidung. Jadi mulut dia kena buka besar, membenarkan burger tu masuk. Baru kita gigit. Kita gigit tu, perkara itu tak secara langsung dia merubah sosio budaya kita makan. Dia membuat kita jadi ada gaya-gaya kurang ajar dalam cara makan. Kita tak kisah dah makan sambil berjalan. Kita dah tak kisah dah makan sambil berdiri. Sebab perkara itu disebut fast food. Sebab apa dia perlu fast, cepat? Sebab orang sibuk. Sambil berjalan, sambil makan, sambil bekerja. Dia merubah sosio budaya. Manusia mengejar dunia. Ini pattern-pattern dan design-design yang dibuat oleh orang Yahudi. Tujuan dia apa? Satu hari bila dia masuk dalam sistem nilai setempat, dia nak undang-undang yang berjalan tu undang-undang yang sama, undang-undang kependudukan yang sama, tapi dia nak berlaku cara dia. Ini dia sebut dalam protokol dia. Yahudi ada 24 protokol. Dia dah buat dalam muzik, dia dah buat dalam sukan. Dia dah create sukan, pakaian dia begini, muzik, pakaian dia begini. Akhir sekali kita jadi ringan. Tuan-tuan dalam surau mungkin tuan-tuan marah kalau orang masuk jaket kulit. Tapi kalau tuan-tuan besok keluar, tuan-tuan pergi kerja bank, tuan-tuan kena pakai kot. Tuan-tuan tak boleh pakai baju Melayu. Tuan-tuan tak boleh pakai kain gajah duduk. Sebab kat sana dia punya dress code dia kot. Kalau masuk mahkamah kena pakai kot. Kalau dulu hakim mahkamah tinggi dia pakai bulu kambing, bubuh. Tapi kalau bulu kambing tu pakai buat pergi pasal lambak, terkejut orang pasal lambak. Ni apa ni? Orang Yahudi. Dia buat perkara-perkara tu, yang pelik jadi molek, yang molek jadi pelik. Hingga akhir sekali kita pun ringan. Kita ringan, maka datanglah orang-orang yang menghina Nabi. Tuan-tuan jangan lupa, Yahudi ni, Karl Marx itu adalah ideologi Yahudi. Karl Marx, sosialis, kapitalis yang meminjamkan duit dan semua itu adalah ideologi Yahudi. Kebanyakan apa saja idea yang ada atas dunia ni yang bersifat materialistik, bersifat kebendaan, semua adalah Yahudi. Bila dia dah kontrol kita semua dengan kehendak kebendaan, kita tengah-tengah duk loan rumah, loan kereta 9 tahun, 30 tahun. Tiba-tiba baru kita sedar
tentang riba. Masa tu kita nak undur ke belakang, dah tak payah, tak boleh dah. Tiba-tiba kita terjumpa bahawa Allah dan Nabi-Nya mengisytiharkan perang kepada orang yang mengamalkan riba. Itu jam kita nak undur, tak boleh dah. Kita dah sign agreement. Perkara ni ada berlaku di Damansara. Seorang manager bank sendiri, dia dengar berapa bulan ustaz tu mengajar bab riba. Dia jumpa ustaz tu, dia kata, macam mana saya nak buat ni? Saya terikat dengan loan. Anak belajar luar negara, loan kereta ada, loan rumah ada. Tapi dengan khabar akhirnya dia berhenti, tapi tak tahu apa solution dia. Penyelesaian dia tak tahu. Tapi dia berhenti. Maknanya bila datang satu keinsafan, semasa kita dah terikat, oh saya tahulah. Saya tahu. Masa saya terikat dengan kerjaya penulis lagu, tiba-tiba saya insaf. Saya nak taubat. Saya tak nak buat kerja tu. Pasal apa? Pasal bila kita nak tulis lagu semua ni, kita tak sedar. Orang tanya kerja apa? Tulis lagu. Oh bagus. Pasal pakai kereta Mercedes, pakai pakaian style mahal-mahal, oh bagus. Tapi bila selepas saya pencin, saya jumpa dengan Dr. Zul Al-Bakri. Kebetulan saya pun ada ngaji-ngaji sikit dengan dia, jadi biasa dengan dia. Aku jumpa dia, satu hari dapat royalty 70,000 duit lagu. Saya jumpa dia, saya kata, Ustaz, saya lagi Mekah. Oh bagus, ada duit? Ada. Berapa? 70,000. Oh banyak ada. Mana dapat? Duit lagu. Tak usah. Terus tak usah. Sebab duit lagu terus tak usah. Saya kata, apa tak usah? Dia kata, syubhah. Syubhah, kata dia. 26 tahun saya tulis, tak ada satu bangsa, tak ada satu orang pun dalam masyarakat saya kata, jangan tulis lagu tu, takut masuk neraka. Tak ada. Semua orang, oh, baguslah lagu, hebat lagu, macam tu. Tak usah, dia tak usah. Syubhah. Innamal halalu bayyin wa innamal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Yang syubhah itu tinggalkan, kata Nabi. Takut haram. Kalau haram tak apa, tapi tinggallah takut haram. Jadi contoh saya kata, tinggal syubhah. Dia kata duit syubhah ni pergi Mekah, balik hati tak puas. Mekah ni pergi sekali je. Tengok tuan-tuan. Bila sampai satu persimpangan begitu, baru kita, ya Allah, selama ni aku nak cari duit syubhah rupanya. Tapi pasal apa? Pasal bertanding dengan dunia. Pasal kehendak pada dunia. Zaman sekolah kecil-kecil, cikgu dah sebut, kerja apa? Kamu nak kerja apa? Engineer, lawyer, magistrate, doktor. Yang disebut tu semua kerja. Tanya mak bapak, pasal apa dia jadi lawyer, engineer? Gaji mahal. Awal 50-an tu filem-filem dah keluar, Antara Dua Darjat, Dr. Rusdi. Filem-filem menunjukkan darjat dalam hidup. Dah tak adalah filem Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, tak ada. Tak ada. Dalam cerita-cerita budak-budak sekolah pun seorang pun tak sebut nak jadi Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, tak ada. Semua nak jadi lawyer, magistrate. Hingga kan masa saya sakit, saya jumpa satu doktor Muslim, Melayu, Muslim, doktor jantung. Saya kena high attack masuk. Dah bubuh wire, dah bubuh ubat, bawah lidah semua. Dia datang pegang-pegang, cek-cek. Dia kata, nasib baik cik bawa cepat. Oh, dia bercakap macam tu. Saya diam, dia dengar. Saya tunggu apa lagi dia cakap. Dia tak cakap. Dia tak cakap, saya berkata, bukan saya cepat doktor, malaikat lambat, saya kata. Dia pun tengok saya. Wah, dalam macam ni pun nak gurau je. Saya kata, saya nanti aku tak gurau. Aku cakap betul, kau cakap salah. Dia cakap, nasib baik awak cepat. Sebenarnya bukan itu. Ayat dia tak habis. Kalau ayat tu ayat biasa. Nasib baik kau cepat. Kalau kau lambat, arwah dah. Tu. Itu ayat kasar dia. Kan? Tapi pasal dia nak bercakap kita tu standard biasa, dia kata, nasib baik awak cepat. Sampai situ je. Kalau lambat mati. Kalau mati ni, siapa cabut nyawa? Malaikat. Atau Allah. Atau kaki tangan Israel. Itu bahagian tu je cabut nyawa. Dia malaikat lambat lah sebab tak mati lagi. Pasal apa? Dia tengok mesin. Dia Melayu Islam. Tit. Okey. Ada harapan. Kau tak tit, matilah. Itu je. Kan lebih baik pada masa itu. Dia kata sikit dengan saya. Dia cakap, Alhamdulillah, Allah selamatkan awak hari ni. Kalau lepas ni panjang umur, cuba-cubalah bertaubat. Ini mungkin Tuhan beri signal. Kau cakap sikit je lah kadang itu datang insaf datang. Kita nak berdakwah kawan ni jangan suka hati. Ada kawan saya, kau nak tunjuk baik, dekat Tol Plaza tu, dia berhenti, dah semayang ke? Awak tu dah semayang ke belum? Kena tengking kawan tu.
Salah tempat, jangan main. Kau nak ingatkan orang dah sembahyang ke betul, jangan. Jangan tengok keadaan nak berdakwah. Ni dah jadi orang tu melawan pula. Kena ingat. Saya kadang-kadang jumpa, ya Allah, kadang-kadang bila sekarang mesti terfikir, aku jumpa doktor Daniel, please. Saya jumpa doktor bukan doktor pakai abuse, no operate. Dia abuse abuse ni kalau tentang biasa operate, dia akan suruh bilang nombor yang biasa. Dia kata bilang sampai 10. Kuat-kuat kata dia. Kita boleh buat bilang 1, 2, 3, 4. Lalu 4 je. Lepas tu senyap lah. Lepas tu dia operate. Habis operate dia pun memakim dia panggil betul. Dia panggil nama buat tak sedar ni. Memakim dia buka mata. Dah habis dah. Bangun boleh bangun. Kita buat ada siap. Okey, masih mamai. Yang kedua saya jumpa pun gitu juga. Bila nombor ni 1, 2, 3, 4. Lepas tu kerja lagi. Dah habis. Seorang je saya jumpa 3 kali operasi besar, seorang je. Ni nak tidur ni ya, kata dia. Jadi istighfar dulu. Istighfar sikit. Apa ni mengucap ke je. Kita pun boleh mati ke? Ni nak operasi buah apa tu? Tapi bila dia cakap macam tu, apa fikir? Mati. Boleh mati ke? Dia jawab tu dengan satu hikmah. Mati ni kerja Allah. Kerja saya ni memudahkan untuk tu. Jadi mengucap apa salahnya? Kau tak mati pun boleh hidup balik, apa salahnya? Tapi kalau matilah kadang mengucap bagus. Kita nak lari tak boleh dah. Tadi dia dah cocok ubat mamai dah. Nak bergerak pun tak larat dah. Takkan kita nak bangun lagi berselesia tu kan? Tak boleh dengan wire berselekat. Kita pun tak ada jalan lain antara kita dengan Allah tu. Kita punya istighfar tu punya ikhlas, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim aku. Ya Allah, kalau aku mati, ya Allah ampun dosaku, ya Allah la ilaha. Nampaknya ikhlas tu dalam keadaan itu. Kalau yang tadi yang bubuh nombor tadi 1, 2, 3, 4 mati macam ni. Masuk kubur. Malaikat terkejut. Sambung 5, 6, 7. Malaikat tengok, celaka kaki nombor ekor punya. Memang nombor tadi. Saya jumpa satu doktor Iraq. Doktor orang Iraq. Masa nak operasi ni, tapi sebelum masuk operasi theater, dia datang ke katil. Dia nak tengok keadaan saya. Soalan pertama, saya tak sangka-sangka. Awak semayang ke tidak? Dia tanya nama seorang putih. Awak semayang ke tidak? Saya tengok dia. Apa punya soalan ni? Kita rock, tuan-tuan. Kita rock. Rock maksud apa? Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak. Itu rock maksud dia. Mazhab rock lain pada mazhab Syafi'i. Dia tak sama. Jadi kita pun tengok dia. Kita dalam keadaan tu kita datang fikir, aku nak bohong ke tak ni? Kalau aku bohong dia, aku ni sakit. Kalau aku mati, bertambah dosa. Jadi kita cakap jujurlah. Sometimes yes, sometimes not. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Dia marah, tuan-tuan. Doktor marah saya pasal tak semayang. Saya tengok dah tertukar dah. Tu imam ke doktor ni? Tertukar. Dia marah saya, kau sebagai Muslim, you cannot do this, you have to pray every day. Dia syarah lah kita. Aduh, kita ni rasa macam, ya Allah, selama ni kita tak pernah jumpa orang macam ni. Kita ni kadang-kadang polis tahan Daesh, tengok orang Melayu Islam ya, jalan. Cuba kalau kat penalan pada masa itu, tuan-tuan, yang jenis keluar tu, kalau tak semayang 5 tahun, perkataan Islam tu kelabu. Tak semayang 10 tahun, hilang perkataan Islam dekat pedalan. Polis tahan Daesh ni tengok, lama tak semayang ni, apa rasa? Hilang. Baru kita rasa malu. Kita ni tak malu jadi orang Islam yang tak menjalankan Islam, sebab tak ada orang tahu apa kita buat. Orang tak tahu kita sembahyang ke tidak, orang tak tahu berapa kuat iman kita, tak tahu. Tu saya jumpa dengan orang-orang Islam yang dihidupkan dalam satu profession, yang dibawa oleh orang Yahudi, berkekalan dalam profession, tapi berbeza dalam kehidupan pribadi. Yang tu yang disebut akhirnya nanti Islam ni tinggal semayang aja. Sebab dia orang semayang, tapi dalam dakwah, dalam syiar, dalam apa tak ada. Dia jadi tak ada. Dia jadi tak ada. Macam setengah orang ni, contoh orang kata, itu jubah tu pakaian Arab. Nampak? Pakaian Arab, bukan pakaian Islam. Betul. Tetapi orang Arab tu siapa? Yang paling besar orang Arab siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab.
Orang Arab sendiri bukan semua Islam, ada yang tak Islam. Tetapi bila dia buat masuk disko ke Jeddah, orang Yahudi buat masuk disko ke Jeddah, orang Arab itu fashion dia pakai jubah. Orang Arab itu ada yang Islam, ada yang tak Islam. Bila dia masuk disko ke Jeddah, orang pertama kita fikir siapa? Kita fikir Nabi Muhammad. Bumi Arab ni bumi Nabi Muhammad. Macam mana disko boleh masuk? Kita fikir itu. Ke kita nak kata tak, Muhammad Madinah aja. Muhammad ni untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam. Malaysia ni pun Nabi Muhammad di bawah rahmat Nabi Muhammad. Tapi kita di Jeddah tu kita tak perasan. Dia buat disko, dia kata disko halal, tak ada arak. Sekarang ni halal dulu, tak ada arak. Dah lama-lama asyik menari, minum air sejuk, letih. Letih lah minum sejuk ni. Minum air lain pula. Air apa? Air bir. Bir tak boleh, haram. Ada bir yang tak haram. Dia masuk bir tak haram dulu. Yahudi nak membiasakan itu hari ada bir yang tak haram tu. Akhirnya difatwakan haram. Walaupun tidak haram, kerana sifat dia membuat kita jadi sombong. Macam minum bir. Hatta kita minum air kosong, buat belagak, oh minum bir, jatuh, haram dia. Haram. Itu saya dengar lah. Saya dengar ustaz cakap, bukan saya nak tunjuk saya ustaz, tidak. Jangan salah faham tu. Jadi dia buat gitu. Yang kena Nabi Muhammad. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan kata, dia tak ada apa, dia bisnes. Tak. Dia nak demolish, orang putih kata. Dia nak tarnish. Dia nak mencalakan imej Islam tu sikit. Bila kita marah, Allah minta maaf lah, saya tak tahulah. Oh, saya tak tahu ini macam, saya tak tahu ini Muhammad ni macam, saya baca Google, ya Allah saya minta maaf. Allah saya tak tahulah bintang ada 14, alamak, saya ingat ada 5, saya minta maaf. Kita pun maaf lah, maaf, dia tak tahu. Ayah, saya tak tahu. Saya bawa abu. Sebab saya punya kampung pun ada pisang abu, ada abu bakar, ada. Saya ingat boleh abu, tak ada hal. Tuan-tuan, kita ni maaf. Dulu Natrah nak dibawa balik oleh ibu asal dia di Singapura, yang dibesarkan oleh orang Melayu. Dulu mak dia beri, dah jadi Islam. Mak dia nak balik ke Belanda, mengamuk orang bila mahkamah putuskan Natrah menjadi hak mak dia. Mengamuk di Singapura, orang Melayu berbakar habis semua. Bawa balik Natrah. Pasal apa? Takut Natrah tu jadi kafir. Sekarang sah Natrah jadi kafir. Kafir balik duduk dengan mak dia di Melanda. Dia orang buat Nabi, kita marah sikit. Buat lagi marah, panggil aku sikit. Buat lagi marah. Lama-lama tak ada orang marah. Tengok suara marah sekarang, suara boleh buat. Ini dia nak. Lama-lama kita tinggal sembahyang aja. Sembahyang dia tak kacau. Sembahyang. Sebab orang Yahudi, dia tak pernah cakap, mari masuk agama kami. Tak pernah jumpa. Takkan jumpa. Orang Yahudi, dia ada kitab Taurat, dan satu kitab sendiri, nama dia kitab Talmud. Dia buat sendiri. Agama dia, Yahweh. Dia tak ajak orang lain masuk agama dia. Agama dia suci. Manusia lain kepada dia bukan bertaraf macam dia. Kita ni taraf binatang pada dia. Dia tak ajak. Sebab itulah tuan-tuan duk baca dalam Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Sahabat tanya, siapa ni orang-orang yang bukan yang dimurkai ni? Nabi kata Yahudi. Kita duk baca tu tuan-tuan. Tak sah kalau tak baca. Allah yang beri ayat tu Nabi bawa pada kita. Ghairil maghdubi alaihim. Selepas kita minta jalan Nabi-Nabi, jalan orang soleh, bukan jalan orang murkai, bermakna percanggahan di situ. Di sini jalan Nabi, di sini jalan Yahudi. Percanggahan. Bukan jalan ini. Bukan jalan Yahudi. Kita duk baca. Tapi Yahudi sebenarnya, realiti dia. Nak cakap takut sensitif, tapi cakaplah. Yahudi yang memainkan peranan Wahabi, Syiah, Daesh, ISIS, semua Yahudi. Tujuan dia apa? Nak celarukan fikiran umat Islam. Jadi bagaimana jalan dia? Jalan dia tak ada lain. Kita jangan jadi orang biasa. Kita kena jadi orang yang berilmu. Dah habis dah sekolah dulu. Sekarang penat dah, nak rehat lah, datang pencen. Tak, kan gitu. Saya dulu sekolah Arab, sekolah agama. Saya belajar dalam setahun tu, saya kena habis silibus tu.
kena habis untuk periksa. Hari ni saya lagi ngaji kitab balik. Bab mengucap 2 kalimah syahadah saja 2 jam tuan-tuan. Ngaji sebulan sekali. Bila nak habis? Itu hari saya cerita dengan Ustaz Muqtas ni. Dia kata dia pernah pergi ke Mekah. Dia pergi tengok Tok Guru tu mengajar. Tengok Tok Guru tu mengajar. Tengok hadiah tu Tok Guru tu dia tengok. Dah mengajar muka surat 70. Muka surat 70. Dia tanya orang student tu, dah berapa lama dah Tok Guru ni mengajar? 7 tahun. Maknanya setahun 10 muka surat. 70 muka surat selama 7 tahun. Tapi ini mengaji bukan nak jawab periksa. Yang saya duduk ngaji sekarang bukan nak jawab periksa. Yang duduk ngaji sekarang nak jawab soalan. Man Rabbuka, yang tu. Man Rabbuka. Kita dah sebut Man Rabbuka ni apa? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan kamu? Tuhan-Tuhan ni ilah. Rabb ni pemilik empunya segala. Rabb, pemilik empunya segala. Istilah dia. Maknanya kita nak kenal pemilik empunya segala ni. Contoh ni Indra Mahkota 14. Selalu tersasul sebut Imam Muda 14. Indra Mahkota 14. Okey, pemilik dia siapa? Oh, rumah ni dia ni, rumah ni dia ni, rumah ni dia ni. Dia saja seorang. Ni rumah dia, ni rumah dia, ni rumah dia. Kilang ni kilang dia. Tu kalau kedai makan dia punya, dia punya. Maknanya kita kenal dia seorang, kita kenal semua milik dia. Itu maksud kenal Rabb. Jadi bila ditanya Man Rabbuka, kita jawab Allahu Rabbi itu, maknanya Allah pemilik segala. Tapi kita kenal ke tidak pemilikan dia tu? Kalau kita kenal, kita tak jadi jahat. Kalau kita kenal, kita tak jadi jahat. Kalau kita kenal surga neraka, kalau kita kenal ilmu iradah kudrah, kita tak jadi jahat. Kalau kita kenal Allah tu wujud, Allah tu melihat, kita tak jadi jahat. Begitu contoh. Yang sekarang belajar itulah untuk itu. Pasal apa? Dah banyak sangat terpengaruh dengan Yahudi. Dengan TV, dengan radio. TV. Apa nama tu? Imam Muda ada TV. Pencetus Ummah ada. Da'i ada. Oi, takkan semua berdosa. Tuan-tuan, dia orang buat benda tu bukan pasal ustaz-ustaz tu. Bukan pasal dakwah tu. Saya tak salahkan ustaz tu. Ustaz tu kadang-kadang tak tahu. Saya kat belakang tu lama. Tuan-tuan dah tengok kat depan TV depan dengan belakang lain, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat depan tu, yang berlakon tu pakai tutup semua. Dialog dia, bersabarlah bang. Ini semua takdir Allah. Usahlah nak mengamuk sangat. Serahkan saja pada Allah. Yang kat belakang kamera tu, seluar pendek tu dah ambil gambar tu. Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tak tahu. Yang kat belakang kamera tu, yang tunggu nak betul make up tu. Tu. Itu kita tak tahu tu setengah masak. Kadang-kadang lembut, kadang-kadang keras. Tak tahu mana satu. Dia pegang. Kat dia pergi okey, action lagi. Tuan-tuan tak tahu. Tuan tak tahu yang depan kamera tu. Aduh, kita ni panasnya kehidupan dunia, tapi panas lagi kehidupan akhirat. Kat dia pun buka tu, aduh panas betul lah. Memang tuan-tuan, itu realiti dia. Masa berlakon dia pakai panas, tuan-tuan. Syuting tengah panas, dia pasang pula lampu besar tu, tuan-tuan. Masya Allah. Pasal dapat duit banyak aja yang boleh tahan tu. Kat aja terbuka, panas betul gila ke ni. Nampak. Tadi baru cakap dialog dia gitu. Ada yang real punya tu, Ustazah TV cerita pasal rambut. Ada rambut sorat ni, ya. Kalau rambut sorat nampak dibakar api neraka. Perempuan jaga je. Jaga yang buatkan ni. Kita lihat sekejap ya. Lepas iklan kita jumpa lagi. Apa takdir berlaku? Iklan sunset keluar. Lihatlah rambutku. Berderau-derau rambut. Zuk. Tadi boleh. Pasal dia orang buat tu semua kerana penaja. Bukan dakwah. Da'i ke apa semua dibuat dengan teknik-teknik hiburan. Dia bawa masuk penghibur artis-artis jadi jurulatih bercakap kepada ustaz. Artis latih ustaz. Kan salah satu bertanda kiamat tu.
Tuan-tuan. Jadi perkara-perkara ni lah yang berlaku dalam TV tadi, kita tuan ingat, oh betul, dia orang tu kadang ya Allah. Tak apalah, tu saya bukan cerita keburukan, saya nak cerita permainan Yahudi kepada kita yang membuatkan kita jadi rosak. Membuat kita jadi rosak. Lama-lama satu hari nanti, bila negara kita dimenangi oleh orang yang memerintah tidak cara Islam, tetapi ada konsert, ada disco, boleh mandi pakai bikini tepi pantai Balok tu dah. Tak ada hal lepas-lepas mandi pakai tuala pergi minum kedai kopi tepi jalan. Sebab kedai kopi tu bukan kedai kopi sekarang dah akan datang. Kedai kopi tu dah lain dah. Dah standard Starbucks. Dekat bandar Kuantan sana dah penuh disco malam, penuh tepi jalan. Bila dah balik pukul 5 pagi, subuh pukul apa? Ini semua dia nak ubah gitu aja, dia ubah gitu aja. Tapi kalau kita tak setuju, kalau kita menentang, dia orang ada plan B. Sebagaimana yang pernah dibuat dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Yahudi melaga-lagakan antara negara. Akibat dia apa? Jerman sampai ini hari tak habis lagi bayar hutang perang kepada Yahudi. Sampai ini hari tak habis. Negara-negara lain dulu dia tak kuat dengan mereka, dia kuat dengan British dengan Perancis. Sekarang mereka kuat, dia pergi duduk di Amerika. Yahudi hebat duduk di Amerika, yang biasa duduk di Palestin. Jadi bila dia orang duduk di Amerika, dia kontrol dunia dengan bangsa-bangsa bersatu. Belah atas dia adalah pemodal Yahudi, bawah dia tu dia ada media, dia ada pelobi, bawah dia lagi dia ada senator, bawah dia lagi presiden Amerika. Dan presiden Amerika dia menerima arahan pun tak tahu, orang media pun tak tahu daripada tu. Yang kita tahu dua nama besar, Rockefeller dengan Rothschild. Yang kita tahu ada banyak lagi. Pemodal-pemodal Yahudi ni ada banyak lagi. Jadi tuan-tuan tengok ke tempat kita, tuan-tuan nak faham, Yahudi Zionis, Yahudi itu bangsa, Zionis itu parti. Yahudi itu bangsa, Zionis itu parti. Tak faham? Cina itu bangsa, DAP itu parti. Itu dia lagi faham kan? Itu dah dekat sangat dah tu. Kau tak faham juga tak tahu. Jadi dua-duanya apa? Dua-duanya, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Zionis, dua-duanya dia nak tanah. Di tempat kita, tuan-tuan tengok gitulah. Tuan-tuan rasakan ini. Mungkin kita rasa selesa sebab kita rasa pencen, kita dah relax, kita duduk masjid, kita ada masalah, hutang dah habis. Ni anak-anak kita. Anak saya tu yang nakal tu, umur dia baru 7 tahun. Saya pun sakit jantung. Doktor saya kata, had umur pun sakit jantung 58 tahun. Umur 55 dah. Lagi 3 tahun jalan kalau ikut kata doktor. Lagi 3 tahun jalan 58. Anak saya lagi 3 tahun, baru 10 tahun. Apa nak jadi ni dengan dia? Kalau selepas pada tu nanti lagi teruk Islam. Kerana Islam dia bukan macam orang Melayu. Islam bukan dia lebih hebat daripada orang Yahudi daripada segi ukhuwah sebenarnya. Filosofi Islam. Tapi kalau negara diperintah oleh bukan Islam, anak-anak saya tak selamat. Tak usah cerita siapa nak tolong dia sambung pengajian dia di tahfiz. Tak usah cerita siapa nak tolong pakaian sekolah dia. Tak usah cerita. Sebab bila kita dah berpecah sebagai bangsa, dipecah oleh Yahudi, kita akan jadi individu setiap daripada kita. Maka dia akan timbullah sikap-sikap yang disebut sebagai buang ke apa semua dari zaman-zaman P. Ramlee dan William Ramlee. Hidup orang Melayu tetapi terpisah-pisah individu. Kerana Islam ni ukhuwah. Dia lebih hebat daripada Yahudi. Yahudi ukhuwah dia kerana ekonomi. Sebab tu dalam keadaan tertentu dia boleh bunuh bangsa dia sendiri. Ini beza Yahudi dengan Islam. Dia nak cetuskan perang. Dia beri pinjaman pada Hitler. Tapi Hitler yang bunuh 3 juta orang Yahudi. Itu dia tak kisah yang tu. Janji dia boleh buat momokan bahawa Hitler ni jahat dan Jerman hutang pada dia. Ini orang Yahudi. Sekarang tuan-tuan, di negara kita ni, walaupun China, walaupun Bangladesh, walaupun Nepal, walaupun, kalau dia orang bukan orang yang mencari Islam, bukan orang yang nak sama-sama membina Islam, berkemungkinan besar ada Yahudi di belakang mereka yang kita tak tahu. Walaupun di Indonesia, walaupun di Bangladesh, kita tak tahu. Kita jangan ingat kita tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Permainan Yahudi terlalu hebat. Jangan kita sangka kita tahu semua. Kadang-kadang dimasukkan sebagaimana British masukkan Yahudi ke Palestin. Dia masuk secara haram. Akhirnya jadi legal.
Negara kita ada tak macam tu? Yang masuk-masuk secara haram akhirnya halal. Ada. Jadi sejarah-sejarah ni semua yang dicerita oleh Allah kepada Nabi, sejarah-sejarah moden ditulis oleh ramai penulis-penulis. Sejarah hari ini sejarah Yahudi yang ditajukkan Israeliat moden, dibawa oleh Profesor Dr. Salah Al-Khalidi. Kita study ni semua dalam negara kita sedang berlangsung acara itu. Negara kita sedang berlangsung acara itu. Jadi saya sekarang mengambil kesempatan, kalau orang pergi panggil saya kuliah, saya tak boleh nak kuliah tentang tafsir, tentang hadis, itu bukan kemahiran saya. Tapi yang ni saya punya study case. Mengenai Yahudi, study case. Kerana saya tengok apa dia punya implikasi dia, kesan dia kepada anak saya. Sebab tu anak saya, langkah yang pertama, saya haramkan dia pegang handphone. Langkah yang kedua nanti insyaAllah TV akan dibatalkan di rumah. Tak ada TV. Kena begitu slow-slow. Sebab mengikut pembacaan daripada bijak pandai, itu salah satu solution untuk mengelakkan keluarga daripada terjebak dengan pengaruh Yahudi. Tapi kita nak lawan senang ke tuan-tuan? Anak kita dibuat oleh orang Yahudi, jadi tak ada standard di sekolah. Anak orang lain semua tengok Astro, anak kita tak tengok, macam mana? Anak orang lain semua ada game PIBG, anak kita tak ada game PIBG, macam mana? Kan? Dia rasa tak kelas. Kau tengok tak semalam National Geographic, rancangan baik, National Geographic gini-gini, ilmiah. National Geographic, Discovery Channel, 2 channel besar orang Yahudi. Bila kita tak tengok, kita rasa tertinggal. Pasal apa? Pasal kita tak kadang berbual di kalangan kita. Kau tahu tak kepala ayat Surah Al-Ma'idah ayat 82? Tak tahu? Tak kelas lah kau ni, Quran pun kata tahu. Kita tak ada macam tu. Kau tahu tak ada Nabi kata, akhirnya kita akan, golongan sebelum kamu akan bawa kamu sejengkal demi sejengkal, hingga akhirnya dia masuk lubang biawak, kamu pun masuk. Siapa? Yahudi. Kau tak tahu? Tak tahu. Tak kelas engkau hadis Nabi. Kita tak ada tu. Tapi kita punya kelas, tak kelas engkau Astro, tak ada. Engkau tak kelas engkau BMW, tak ada. Engkau tak kelas engkau telefon canggih, tak ada. Ni telefon Nokia sepak terajang, tahun berapa kau pakai ni? Kita nak call je. Tapi tak ada TikTok tak kelas. Dia buat begitu tuan-tuan. Sedar sendirilah tuan-tuan. Kadang-kadang WhatsApp. Orang hantar WhatsApp. Saya dah pernah masa kadang-kadang saya jadi boring. Orang ni kadang WhatsApp. Dia punya sejak ada WhatsApp ni dakwah tu. Dakwah pendek dia panggil. Ada saja macam-macam semua dia forward daripada mana. Tiba-tiba beribu orang alim ada dalam telefon tu. Dia WhatsApp dakwah, WhatsApp ni, meniaga tu, meniaga ni. Jadi kadang-kadang dia jadi boring. Tahukah malam buka? Dalam pada tu ada satu dua yang penting. Bila kita tak buka, bila terjumpa, dia marah. Aku WhatsApp kau buka live, aku tak buka. Rupanya WhatsApp dah jadi ganti kepada perkara yang dipercayai lah. Tak boleh call kau, tak boleh call. WhatsApp tu kira confirm tu. Tak jawab sombong. Macam tu senang je. Tak call pun. Punya penting tak call. Mati pun tu. Kembali sudah ke rahmatullah. Gini. Sedekahkan Al-Fatihah. Akan dibumikan apa. Gitu je lah. Kita pula bangga. Okey, aku dah sampaikan maklumat semua. Bangun pagi, aku dah suruh dia orang bangun subuh. Bangun pagi, okey, aku dah bagi tahu dah dia orang aku sembahyang tahajud tadi. Siap bagi tahu tu. Bila bangun, salam tahajud. Dia hantar ke orang. Salam tahajud. Maknanya apa tu salam tahajud? Mengapa? Orang tu pun nak jawab, Waalaikumsalam tahajud. Nak jawab yang tu? Salam tahajud tu nak beritahu, aku bangun sembahyang tahajud. Aku bangun sembahyang tahajud. Tengok Yahudi, dia beri aplikasi supaya kita orang tahu kebaikan kita. Aduh, jahanamnya kita ni tuan-tuan. Sampai macam gitu sekali. Inilah dia Yahudi. Akhirnya tuan-tuan fikir sendirilah, mana tuan-tuan nak bawa hidup masyarakat ini, tunjuk tuan-tuan, anak-anak masyarakat ini, negeri ini dan negara ini. Ini sekarang sedang berlangsung. Jadi saya mengalu-alukan dan saya selalu berdoa kalau orang Islam ni boleh bersatu betul-betul kerana Islam, betul-betul kerana keinsafan. Takut kita semua ni masuk neraka. Bukan takut kerana kita kehilangan tanah saja, tapi takut kita akhirnya masuk neraka. Itu yang saya minta. Sebab perkara itu, walau siapa cerita malam ni bukan sumbernya Al-Quran, bukan sumber hadis,
tapi dia menjadi penyebab kepada kita meringankan Quran dan hadis. Jadi tuan-tuan nanti, lepas tu tuan-tuan balik, tuan-tuan fikirlah lepas tengok-tengok Astro kan, dah habiskan program HBO ke apa, tuan-tuan fikirlah tengok apa. InsyaAllah lepas ni kita ada semai hajat InsyaAllah ada semai hajat lepas ni. Tu saya pun berlalu, lepas tu besok ke tempat lain pula, sambung di Dungun hingga sampai trip ini sampai ke 22 Disember, cerita pasal Yahudi. Selepas tu nanti mungkin tahun depan kita akan sambung dengan kumpulan-kumpulan daripada Palestin untuk bergerak dalam siri bercerita tentang konspirasi Yahudi pada masyarakat kita, keluar lagi dengan orang Arab 2-3 orang insyaAllah. Kalau jadi projek itulah untuk menerangkan, dia orang akan terangkan lebih serius tentang keadaan negara dia orang insyaAllah. Nanti satu malam kalau ada malam ni kesilapan semua, itu adalah kejahilan saya, kebaikan semua daripada Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi zidna ilma wa alikna bis salihin wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم.